pemikiran dan penilaian kontemporari. Terbitan terbaru IKIM merupakan hasil daripada pemikiran dan kajian para ilmuwan dan pakar dalam pelbagai bidang, khususnya syariah, ekonomi dan keuangan. Terdapat 7 bab yang dibincangkan di dalam buku ini. Antaranya, peranan perbankan Islam dalam memperkasa ekonomi ummah, kepentingan memahami suasana ekonomi semasa dalam penentuan hukum muamalat dan memanfaatkan bursa saham untuk membina kekuatan ekonomi ummah. Buku ini berharga RM25 dan boleh dibeli secara online dengan melayari e-kios.ikim.gov.my. Untuk maklumat lanjut, layari Facebook IKIM atau hubungi penerbit IKIM di talian 03 6204 6250 atau 6254 atau 6255. Saluran Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM FM. Pilihan utama anda. Assalamualaikum dan selamat petang bersama saya Nik Hasna Ismail dalam berita IKIM FM. Perbahasan terhadap pindaan Akta Hasutan 1948 mencipta rekod apabila diluluskan selepas kira-kira 14 jam dibahaskan di peringkat dasar dan cawatan kuasa. Pindaan Akta Hasutan 1948 yang diluluskan dengan pindaan mula dibahaskan pada 11.30 pagi Khamis sebelum diluluskan pada 2.30 pagi berdasarkan undian suara. Antara isu utama yang hangat diperdebatkan antara anggota parlimen termasuk kekhawatiran akta itu menjurus kepada penyalahgunaan kuasa susulan definisi kecenderungan menghasut dalam rang undang-undang itu yang disifatkan kurang jelas dan boleh menjurus kepada penyalahgunaan oleh pihak berkuasa apabila akta itu diwartakan kelak. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ketika menggulung perbahasan rang undang-undang itu di Dewan Rakyat bagaimanapun memberi jaminan bahawa penyalahgunaan tidak akan berlaku dalam penguatkuasaan akta tersebut kerana sesuatu kes akan dibawa ke mahkamah hanya selepas pihak pendakwaan mempunyai bukti kukuh. Dalam pada itu, mahkamah akan melupuskan kes jenayah jalanan secara pantas iaitu dalam tempoh 3 hari bagi tertuduh yang mengaku bersalah dan 2 minggu bagi kes yang dibicarakan. Ketua Hakim Negara Tun Arifin Zakaria berkata sebelum ini prosedur pelupusan kes yang membabitkan tertuduh mengaku bersalah akan mengambil masa di antara sebulan hingga 3 bulan. Katanya Badan Kehakiman setelah berbincang dengan Jabatan Peguam Negara akan mengeluarkan arahan amalan berhubung pelupusan itu kepada Hakim Mahkamah Seksyen dan Magistrat yang mengendalikan kes jenayah jalanan. Seramat 11 peserta Perhimpunan Bersih 1.0 didenda RM8,000 setiap seorang oleh Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur selepas didapati bersalah terhadap 2 pertuduhan mengingkari arahan polis untuk bersurai semasa menyertai perhimpunan berkenaan 8 tahun lalu. Hakim Emiliati Hong Kiok memutuskan demikian setelah membenarkan rayuan pihak pendakwaan dan mengenepikan keputusan Mahkamah Seksyen yang sebelum ini melepas dan membebaskan mereka daripada pertuduhan itu pada 2013. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan pilihan raya kecil PRK Parlimen Rompin diadakan pada 5 Mei depan manakala hari penamaan calon pada 22 April ini. Perkara itu diumumkan Pengerusi SPR Tan Sri Abdul Aziz Muhammad Yusof di Ibu Pejabat SPR di Putrajaya. Beliau berkata tarikh pengundian awal pula ditetapkan pada 30 April ini. Katanya lagi jumlah pengundi bagi Parlimen Rompin adalah 53,294 orang. Sekian berita. Assalamualaikum. Laporan berita tadi dari sumber bernama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Muda Ashraf. Teruskan setia bersama kami di IKIM FM, pilihan utama anda. Info Community IKIM FM. Kepada warga Ampang dijemput ke Karnival Sekolah Kebangsaan Tasik Permai pada 11 April bermula jam 8 pagi hingga 2 petang. Pelbagai acara dan aktiviti menarik akan diadakan bagi memeriahkan karnival tersebut. Anda ada sebarang makluman yang ingin dihebahkan kepada pendengar IKIM FM? Hantarkannya kepada kami melalui email info@ikimfm.my atau melalui fax di talian 03 6204 6277. Info Community ini dibawakan kepada anda oleh IKIM FM, pilihan utama anda. العين تذرف دمعة
والقلب تغشاه السكينة يا نفحة الأنوار هيا فأنا على باب المدينة. العين تذرف دمعة والقلب تغشاه السكينة يا نفحة الأنوار هيا فأنا على باب المدينة. وأتيت أسكب دمعة الفرح التي كانت بأعماقي سجينة. وأتيت أسكب دمعة الفرح التي كانت بأعماقي سجينة. فالآن يبتهج الغريق فالآن يبتهج الغريق فالآن يبتهج الغريق فالآن يبتهج الغريق. فبين أمواج الهوى وجد السفينة. هبت رياح الذكر والتقوى علينا وكما أتاك المصطفى مستبشرا ها قد أتينا. هبت رياح الذكر والتقوى علينا وكما أتاك المصطفى مستبشرا ها قد أتينا. فتلطفي بالزائرين وأنشدي فتلطفي بالزائرين وأنشدي. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع مرحبا يا خير داع مرحبا يا خير داع. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sesungguhnya salat itu menjadi penghalang ataupun dinding daripada perkara-perkara yang keji dan mungkar, dan mengingat Allah itu sebesar-besar peringatan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengetahui apa yang telah dilakukan oleh hambanya. Sidang pendengar, saudara muslimin dan muslimat, salat yang kita lakukan setiap hari 5 waktu sehari semalam dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penghalang daripada melakukan kekejian dan kemungkaran. Maka bagi kita yang melakukan salat 5 waktu, merasakan bahawa sesungguhnya salat 5 waktu itu adalah dinding ataupun kita katakan sebagai sempadan yang apabila kita nak melakukan kekejian, kemaksiatan, kemungkaran dan nista dusta, ianya teringatkan kita bahawasanya kita orang yang sembahyang, kita orang yang salat. Maka setiap kali adanya qasad di dalam hati untuk melakukan kejahatan dan kemungkaran tersebut, maka demi Allah, Allah berjanji salat itu akan menghalang kita, akan mengatakan tidak kepada kita, agar kita tidak terjerumus ke dalam lembah kehinaan, kemaksiatan dan kejahatan tersebut. Maka indahkan salatmu, cantikkan akan pekerti salatmu, indahkan hatimu, khusyukkan hatimu ketika melaksanakan salat kepada Tuhanmu, kerana manfaat salat itu terlalu besar untuk digantikan dengan pelbagai-bagai perkara yang lain. Maka insya-Allah salatlah muslimin dan muslimat, saudara-saudara sekalian, maka insya-Allah akan menjadi hamba yang terbaik, akan menjadi manusia yang tidak melakukan kejahatan, kerana salat itu ada di dalam kehidupan kita. Ia menjadi benteng agar kita tidak melakukan kemaksiatan kepada Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyakkan istighfar kita di petang-petang hari begini. Semoga Allah mengampunkan dosa kita sepanjang hari, sama ada kita sedar ataupun tidak kita dalam melakukan kesilapan. Dan untuk anda pendengar Kim FM, tak kira di mana anda berada saat ini, terima kasih atas kesetiaan anda. Dan bagi anda yang berada di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, bakal masuknya waktu solat fardu asar pada petang ini, iaitu pada pukul 4.25 petang. Dan insyaAllah akan kami kongsikan dengan anda siaran azannya nanti. Untuk anda teruskan kesetiaan bersama kami, tentunya di Kim FM, pilihan utama anda menerusi destinasi. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا اللعاني رواه البخاري. Maksudnya, dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, berilah makan kepada orang yang kelaparan dan lawatilah orang yang sakit dan bebaskanlah tawanan kamu. Riwayat Al-Bukhari. adalah mutiara di dalam hati manusia yang meyakini Allah Maha Esa, Maha Kuasa. Tanpamu iman bagaimanalah merasa diri hamba padanya. Tanpamu iman bagaimanalah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli, ia tiada di tepian pantai. Walau apapun caranya jua, engkau mendaki gunung yang tinggi, engkau merentas lautan api, namun tak dapat jua dimiliki jika tidak kembali pada Allah. Iman adalah mutiara di dalam hati manusia yang meyakini Allah Maha Esa, Maha Kuasa. Tanpamu iman bagaimanalah merasa diri hamba padanya. Tanpamu iman bagaimanalah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli, ia tiada di tepian pantai. Walau apapun caranya jua, engkau mendaki gunung yang tinggi, engkau merentas lautan api, namun tak dapat jua dimiliki jika tidak kembali pada Allah.
pada Allah. Jika tidak kembali pada Allah, 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 jika tidak. Kembalilah kepada Allah, itu pesan daripada Raihan dengan lagunya Iman Mutiara, membawakan kita ke pukul 4.15 petang. Waktu ini masih lagi bertemankan saya Nur Hayati Paradi di petang Jumaat Saidul Ayam. Semoga kita betul-betul faham bila cakap tentang Iman Mutiara. Tadi Raihan kata tak boleh diwarisi, tak boleh disambung atau bagaimana sekalipun. Iman itu adalah letaknya dalam diri sendiri. Saya teringat kata-kata Ustaz Hastin Baharin ataupun Ustaz Bollywood ya. Kata bila kita kata tentang iman itu, bukannya kita ni tak ada iman, tapi kebanyakan daripada kita adalah lemah iman. Dia ramai orang tahu sembahyang wajib, tapi sebab lemah imannya jadi orang itu tak sembahyang. Kalau orang ramai juga yang tahu wajibnya menutup aurat, tapi disebabkan lemahnya iman, maka orang tu mengabaikan tanggungjawabnya untuk menutup aurat dan sebagainya. Dan satu lagi kata-kata yang sangat saya ingat bila bercakap tentang lemah iman ini, Ustaz Hastin kata apa? Kata lemah iman itu akan menyebabkan orang menjadi tak malu buat benda maksiat dan menjadi malu pula untuk buat amal ibadat. Jadi itu antara perkara-perkara yang boleh kita renung-renungkan di petang hari begini. Mungkin juga sambil-sambil itu juga sambil-sambil mengingati kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dengan berzikir, insya-Allah sambil-sambil kita nak menantikan masuknya waktu solat fardu asar, terutama sekali bagi anda yang berada di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Putrajaya, yang mana bakal masuknya waktu solat fardu asar pada pukul 4.25 petang nanti. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah, Raja yang benar, yang jelas, dan Muhammad itu pesuruh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Besar janjinya, lagi Maha amanah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah. Ya dzal jalali wal ikram.
يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام أمتنا على دين الإسلام أمتنا على دين الإسلام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا يا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا يا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام اللهم أنت السلام Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah kesejahteraan. Daripada mula segala kesejahteraan, dan kepada mula kembalinya kesejahteraan. Maka hidupkanlah kami, wahai Tuhan kami, dengan kesejahteraan, dan masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu, negeri kesejahteraan. وإليك يعود السلام فحينا يا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا كريم يا
رحمن يا رحيم يا Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat pendengar IKIM FM yang dihormati sekalian, seketika saja lagi tepat pukul 4.25 petang bakal berkumandangnya azan, menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi anda yang berada di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, dan kami seluruh warga kerja IKIM FM mengucapkan selamat mendirikan solat. Azan asar ini dibawakan khas kepada anda oleh Fortune Resources, pengasas produk Smart Coco A+, Cola Coco, Code A+, dan Smart Sweet A+. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد
Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang baik, kehormatan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau benar-benar tidak memungkiri janji. Azan asar itu tadi dibawakan khas kepada anda oleh Fortune Resources, pengasas produk Smart Coco A+, Kopi Bali Munawarah, Cola Coco, Kod A+, dan Smart Sweet A+. Minumlah Smart Coco A+, minuman bernutrisi sesuai untuk seisi keluarga dari 2 tahun ke atas. Smart Coco A+ telah berada selama 7 tahun di pasaran Malaysia. InsyaAllah dapat membantu meningkatkan fokus, daya ingatan, tahap kecerdasan minda dan IQ serta konsentrasi minda. Dengan impak dan keberkesanan yang sungguh baik, tidak hairanlah kenapa Smart Coco A+ menjadi produk unggul yang laris di pasaran, serta insya-Allah dapat terus membantu menjana kecemerlangan ummah. Mengandungi serbuk koko, tamar, ginkgo biloba, madu dan kismis serta fiber, protein, vitamin dan mineral yang baik untuk badan. Dapatkan Smart Coco A+ sekarang. Hubungi Fortune Resources 017-437-9124 atau 012-557-1411 atau layari www.smartcoco7.com untuk senarai stokis dan pengedar terdekat anda. Alhamdulillah muslimin dan muslimat pendengar Kim FM yang dirahmati Allah sekalian, sebentar tadi tepat pukul 4.25 petang telah pun sama-sama kita diperdengarkan dengan siaran azan menandakan telah pun masuknya waktu solat fardu asar. Sebentar tadi bagi anda yang berada di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Shah Alam, dan untuk meneruskan petang hari kita di hari Jumaat yang mulia ini, jom kita sama-sama dengar dan hayati bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim bermula dengan surah Fatihah yang bakal dibimbing bacaannya oleh Bagi Syekh Masyari Rashid Al-Afasi, diikuti bacaan daripada surah Al-Furqan ayat 61 hingga 77 yang bakal disampaikan oleh adik Muhammad Taqif Haji Fajuri, tentunya di IKIM FM, pilihan utama anda. An Mu'adhin radhiyallahu ta'ala anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء رواه الترمذي. Berkata Muaz bahwasanya Nabi SAW telah bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, orang-orang yang berkasih sayang kerana keagunganku akan memperoleh mimbar-mimbar dari cahaya yang sangat dicita-citakan oleh para nabi dan syahid. Riwayat Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا
سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا
فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Al-Quran itu kalamullah, petunjuk bagi insan beriman, diturunkan
Nabi junjungan kita, yang mengandungi 114 surah, berkat dan berbahagialah bagi yang membaca dan mengamalkan isi kandungannya. Alhamdulillah, 4.45 minit petang sebentar tadi telah pun sama-sama kita diperdengarkan dengan bacaan ayat suci Al-Quranul Karim dari surah Al-Furqan ayat 61 hingga 77 dibaca secara bertaranum oleh adik Muhammad Thaqif bin Haji Fajuri ketika dirakam usia beliau 12 tahun. Alhamdulillah, semoga kita juga ramai-ramai memperolehi anak-anak yang begitu, yang membaca dengan lancar, dengan bertaranum dan sedap untuk didengar oleh telinga, insya-Allah. Untuk anda rakan mendengar IKIM FM, teruskan kesetiaan bersama dengan kami. Kerana di hujung pertemuan destinasi edisi Jumaat hari ini bakal berkongsi dengan anda untuk program Usrah Nurani. Tajuk tentang apa, siapa tetamunya bakal kita kongsikan nanti. Tetapkan kesetiaan anda bersama kami tentunya di IKIM FM, pilihan utama anda menuju destinasi. Konsert religi terhebat 2015, Opik Live Acoustic Concert, akan berlangsung di Auditorium MBSA Shah Alam 18 April ini. Turut menampilkan vokalis terhebat Dakmi, Tangisan itu dari sebab dan Lah Ahmad. Dapatkan segera tiket anda secara online di intimmobile.com atau pembelian dari ejen-ejen terpilih. Opik Live Acoustic Concert dengan sokongan radio rasmi IKIM FM dibawakan kepada anda oleh Intim Records. Salam ya Nabi, ya Rasulullah, engkaulah cahaya hatiku. Salam ya Muhammad, rindunya kalbu menatap indah wajahmu. Berlalu sang waktu jauh darimu, masih kau terasa di sini, hadir dan temani, lewati hari, berdiri menjadi saksi. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi ashani wa daraji, afatayya jiratan alami, ya uhailal judi wal karam. Salam ya Nabi,
Salam ya Muhammad, rindunya kalbu menatap indah wajahmu. Hadir dan temani lewati hari, berdiri menjadi saksi. Salam ya Habibi, kata terakhirmu. Ummati, ummati, ummati. Ya Rasulullah, salam alaik. Ya Rafi ashani wad daraji. Bagi insan yang mengerti walau sedikit ilmu atau fikirannya dikurnia barang sekilas faham, nescaya tak akan sembunyi padanya betapa Allah Ta'ala mengagungkan kedudukan junjungan Nabi kita Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan betapa Allah telah mengkhususkan baginda dengan berbagai kelebihan, kebaikan dan kecemerlangan yang tidak terkira banyaknya, lagi tak terdapat pada mana-mana ciptaan selainnya. Sesungguhnya firman-firman Allah yang memuji dan membesarkan baginda sallallahu alaihi wasallam, kalau nak disenaraikan ke semuanya, maka akan lelah lidah dari menyebutnya dan patahlah segala pena dari menulisnya. Di antara fadilat dan kelebihan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada yang Allah zahirkan, lalu dapat ditonton mata dengan gambaran paling sempurna dan sepenuh kebesarannya. Sesungguhnya amat banyak keindahan yang Allah pakaikan khusus hanya kepada kekasihnya ini sallallahu alaihi wasallam, beserta segala akhlaknya yang terpuji, perjalanan hidupnya yang mulia, bermacam-macam fadilat kelebihannya, dukungan Allah kepada baginda dengan mukjizat-mukjizat yang unggul, bukti-bukti kenabian yang jelas, dan perikeluhuran baginda sallallahu alaihi wasallam yang nyata itu telah disaksikan oleh mereka yang hidup sezaman dengannya dan dilihat oleh mata yang telah menemuinya. Semua itu lalu telah diketahui ilmunya dengan yakin oleh mereka yang datang selepas zaman baginda sallallahu alaihi wasallam, hinggalah pengetahuan tentang hakikat kebenaran dan cahayanya telah sampai dan menempah ruah kepada kita sekalian. Al-Imam At-Tirmidzi radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu yang merupakan khadam kepada junjungan baginda sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau berkata, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam utiya bil buraqi lailata usriya bih musrajan muljama fastas'aba alaihi faqala lahu Jibril alaihi salam abi Muhammadin taf'alu hadha fama rakibaka ahadun akrama 'ala Allahi minhu qal farfadda araqa. Mafhumnya, ketika malam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diisrakan, dibawakanlah ke hadapannya tunggangan burak yang lengkap berpelana dengan tali kekangnya. Lalu menggeleparlah ia hingga susah mau ditunggangi baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Jibril alaihi salam pun menegurnya dengan berkata, apakah terhadap baginda Muhammad engkau melakukan ini? Sesungguhnya tiada siapa penunggangmu yang terlebih mulia kepada Allah dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Apabila mendengarkan perkataan itu, seganlah burak hingga berkucuran peluh darinya. Petikan tadi telah disunting dari kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam karya Al-Imam Al-Qadi Iyad bin Musa Al-Maliki radhiyallahu an. Bengkel Al-Quran Inspirasi Kejaya
Wah, istimewa pula cara sambutan Hari Pekerja tahun ni, bos. Apa pun, terima kasihlah bagi kami peluang hadir program ni. Yelah, dah lama saya fikir macam mana nak menghargai sumbangan staf kita. Tiba-tiba pula ada program macam ni. Program ni bukan saja untuk pembangunan kerjaya dan kepentingan syarikat, tapi baik juga untuk kehidupan kamu semua dan ummah secara amnya. Jadi saya rasa inilah masa untuk berikan sesuatu yang bermakna dan boleh memberikan inspirasi dan motivasi sepanjang hayat kepada semua orang yang terlibat. Semoga pengalaman berbengkel ini menjadi kenangan manis kepada semua dan meningkatkan lagi kemajuan organisasi kita. Sertai kami membangunkan kerjaya anda dengan menyertai Bengkel Al-Quran Inspirasi Kerjaya, Anjuran Pusat Perundingan Dana Teknik IKIM PPLI, 6 hingga 7 Mei 2015, The Cheringin Hills Convention and Spa Resort, Janda Baik. Untuk pendaftaran, hubungi talian 03-6204-6325 atau SMS nama anda ke 016-279-6410 atau 012-7176-200. Layari www.ikim.gov.my untuk keterangan lanjut. Setelah anda tiada, hartanah, pelaburan, akaun bank, unit amanah dan juga pelaburan anda di ASNB akan dibekukan. Ia akan mengambil masa untuk yang tersayang menuntutnya. Namun, dengan perkhidmatan hibah amanah dan pengisytiharan amanah ASNB, kami boleh membantu mengagihkan pelaburan ASNB anda kepada yang tersayang dalam 21 hari. Daftar di pejabat ASNB tertakluk pada terma dan syarat. Layari asnb.com.my. قسطنطينية محقق فتح دلتشكتير أنو فتح دان أمير نيغوزو الأمير أنو فتح دان أردو نيغوزل أردودو. Rasulullah SAW bersabda, akan dibuka kota Konstantinopel itu, maka sebaik-baik pemimpin itulah pemimpinnya dan sebaik-baik tentera itulah tenteranya. Ramai mengetahui kaitan hadis ini dengan Sultan Muhammad bin Murad Al-Fatih, tetapi ramai yang tidak mengetahui mengenai pembukaan Konstantinopel kali kedua selepas peperangan besar di bumi Syria di masa akan datang. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari bersama kami dalam pengembaraan merentas zaman bersama saya Syahri Abdul Rahman dalam Kembara Ibrah Konstantinopel Back to the Future sempena ulang tahun 562 tahun pembukaan Istanbul pada musim bunga tulip Turki yang sangat indah 23 Mei hingga 2 Jun 2015. Layari website ini www.raudahmawaddah.com raudahmawaddah.com atau hubungi 012 388 7010 012 388 7010. Jom ramai-ramai untuk Kembara Ilmu Konstantinopel Back to the Future bersama dengan Ustaz Syahri Abdul Rahman pada 23 Mei sampai 2 Jun 2015. Banyak pengisian telah pun dinyatakan. InsyaAllah semoganya ia semua dapat dilaksanakan dan juga dapat memberi suntikan ilmu kepada kita semua, InsyaAllah, pada yang mengikuti layan Kembara itu nanti. Dan untuk makluman bersama juga sahabat kita Hajar Mazrina Ismail juga dah pun dalam perjalanan sebenarnya untuk Kembara Uzbekistan bermula hari ini 10 April sehingga 17 April nanti 7 hari 7 malam insyaAllah akan bersama dengan Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Juga akan diadakan pengijazahan sanad Bukhari di makam Imam Bukhari, insyaAllah. Semoga selamat pergi, selamat kembali, dapat membawa ilmu juga untuk kita sama-sama berkongsi di sini, insyaAllah, menitip ilmu. Dan juga untuk sahabat pendengar tadi cakap tentang melawat ataupun pengijazahan sanad Bukhari di makam Imam Bukhari. Juga petang ini kita nak kongsikan bersama sahabat-sahabat pendengar untuk jam terakhir nanti Usrah Nurani bakal bersama dengan kita semua, usrah besar Usrah Nurani di luar sana, bersama dengan Nakib yang bahagia Ustaz Zuramli Muhammad Razali. Dan juga kita ada panel-panel iaitu Tuan Haji Muhammad Nur Ikram Husin, ada juga Ustaz Syamsul Muhammad Nur nak membincangkan tentang sambungan berkenaan dengan Imam Asy-Syafi'i. Cuma kali ni kita lebih menjurus tentang 6 nasihat Imam Asy-Syafi'i untuk sama-sama kita kongsikan dan kita sama-sama pelajari, mendalami lagi ilmu agama dan juga tentang insan yang amat hebat ini, insyaAllah, untuk sama-sama kita kongsikan nanti menerusi Usrah Nurani. Anda juga dialu-alukan untuk turut serta sama-sama dalam usrah besar gitu nanti. Untuk anda teruskan bersama kami di IKIM FM, pilihan utama anda.
Assalamualaikum. Kami kumpulan Voice of Man. Teruskan mendengar IKIM FM, pilihan utama anda. Ilmu itu adalah cahaya, manakala kejahilan itu gelap gulita. Dengan ilmu kita menyuluh kehidupan kita, sama ada kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita di akhirat. Ya.